Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama ni disampaikan oleh Nur Saidatul Najiha. Ceritanya macam mana tu? Jom kita dengarkan. Selamat petang semua. Selamat petang juga. Dekat sini saya ingin kongsikan sedikit pengalaman semasa berada di bilik mayat. Kalau tak silap saya, kisah ni jadi pada tahun 2016 lah. Dan masa tu, arwah ibu saya telah meninggal dunia pada jam 2.15 pagi. Maka tinggallah saya dengan kakak menemani arwah ibu dekat ward. Setelah menunggu lebih kurang setengah jam lah macam tu, datanglah seorang pakcik dengan membawa troli mayat. Dan masa ni kan, pakcik ni nak bawa arwah ibu saya ni turun pergi ke bilik mayat lah. So, kita orang pun ikut samalah dengan pakcik tu pergi ke bilik mayat. Bila kami sampai dekat bilik mayat tu, tak ada seorang pun kaki tangan yang ada dekat situ. Jadi, pakcik tu pun tolak jenazah ibu saya, terus masuk ke dalam bilik mandi jenazah tu kan. Dan masa ni, saya sebenarnya macam, teragak-agak lah juga kan. Nak masuk ke tidak kan. Tapi bila nampak kakak saya selang berbadak je kan, masuk dalam tu, saya pun follow je lah. Saya nampak kan pakcik tu letakkan jenazah mak dekat sebelah tempat mandi mayat tau. Dan korang semua bayangkanlah saya ni masuk-masuk je dalam bilik mandi jenazah tu, bau kapur barus dah semerbak dah. Dengan bunyi alunan bacaan Yasin daripada radio dekat dalam tu kan. Terus hati ni dah dup-dap kan. Rasa tak sedap hati terus tau. Mulalah rasa meremang. Tapi serius bang. Memang seram gila kat dalam tu. Tapi tak tahulah mungkin saya seorang je kot yang rasa macam ni. Sebab saya tengok kakak saya tu relax je. Macam tak ada apa-apa pun jadi tau. So, bila dah macam tu kan, saya ni hati dah tak sedap dah ni kan. Saya terpandang pula dekat peti-peti mayat yang ada dekat tepi situ kan. Oi, lagilah rasa tak tenang. Dalam otak ni kan, macam-macam dah mula fikir dah. Tapi entah kenapa dalam saya ni takut-takut. Mata saya ni gatal sangat tau. Duk tengok juga kotak-kotak peti mayat tu. Saya tengok satu-satu nama yang ada dekat kotak peti tu. So, saya nampak peti sujud tu kebanyakan ni memang banyak yang kosong lah. Kecuali ada 2 peti yang saya tak sempat nak tengok nama dia. Kat situ nampak macam ada tulis nama tau. Baru je saya nak datang dekat, nak tengok nama dekat peti mayat tu. Tiba-tiba, Dek, awak kat sini tak boleh masuk lama-lama. Adik keluar dulu kalau nak tunggu juga, tunggu dekat luar je. Dalam ni, awak sepatutnya tadi tak boleh masuk ni. Oh ya ke cik? Sorry lah cik, sorry. Tung! Masa saya nak keluar tu kan, tiba-tiba je, saya dengar macam bunyi ada orang tendang daripada dalam peti mayat tu tau. Berderau saya, terperanjat lah saya kan. Bila saya toleh je, saya nampak dengan mata saya sendiri tau. Peti tu tengah bergegar-gegar macam tu. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. Dan bunyi tu buatkan saya rasa macam nak luruh jantung dah. Cepat-cepat pakcik tu ajak saya keluar tau. Tapi saya tengok, muka pakcik tu relax je. Macam tak ada apa-apa yang jadi pun. Dek, dah. Esok, pukul 8 pagi awak datang sini semula tau. Ni sekarang ni, awak duduk kat luar dululah ya. Cik, tadi tu bunyi apa tu cik? Biasalah dek. Kita kan kat bilik mayat ni. Terus bang, terdiam saya. Tak berani nak cakap apa-apa dah. Malam tu kan, saya pun balik rumah dululah. Dan pagi esoknya, pukul 8 pagi sharp, saya dengan kakak dah sampai dah dekat bilik mayat tu. Tapi pagi ni, saya tak nampak pula pakcik yang semalam tu tau. Saya nampak orang lain pula yang bertugas. Okey, masa nak mandikan arwah mak saya ni lah,
sekali lagi saya dengar bunyi tendangan kat dalam peti mayat tu. Tapi kali ni dia bunyi sekali je lah. Tung, macam tu kan. So, bila dah selesai semua urusan dekat dalam tu, kami pun keluar lah. Dah siap mandikan mak, dah siap kapankan mak apa semua, kami pun keluar. Dan masa keluar ni kan, saya dengan akak lah orang yang paling terakhir sekali keluar daripada bilik mandi jenazah tu. Entah kenapa tiba-tiba je lampu dalam bilik mayat tu berkelip-kelip tau. Dik. Dah. Jomlah dik keluar. Kita keluarlah. Dah lain macam pula akak rasa. Cepatlah, jomlah keluar. Okey kak, okey. Akak keluarlah dulu Adik nak duduk kejap lah dengan mak kat sini. Kau ni suka tingkau lah. Masa tu kan, cepat-cepat kakak saya keluar tau. Dan saya pula duk sibuk sangat, curious, nak tahu kenapa peti mayat tu boleh berbunyi kan. So, saya pun jalan sampai dekat peti mayat tu. Saya tengok, saya duduk bilik-bilik lah nama yang ada dekat situ Nama dia Mutusami, mangsa kemalangan, mayat tidak dituntut. Saya tengok tarikh, dah sebulan dah mayat tu ada kat situ tau. Baru je saya nak pergi tengok yang satu lagi peti mayat tu, kakak saya dah panggil dah. Dik, dah lah. Kau nak tunggu apa lagi? Cepatlah. Memang terkejut lah saya. Orang tengah suspense, tiba-tiba je kena marah dengan kakak macam tu kan. So, saya pun tak cerita banyak lah. Saya pun terus keluar daripada bilik mayat tu. Masa dekat luar tu, saya pun tanyalah pada pakcik yang jaga kat situ tau. Cik, waris si mati tu tak tahu ke mayat ada kat sini? Oh, jenazah yang tu ya? Yang India tu ya? Pakcik dah beritahu dah keluarga dia. Tapi tak ada pun yang datang tuntut. Ish lah, kesiannya dia Sampai hati kan keluarga dia tak tuntut jenazah. Itulah tu. Pasal benda-benda macam ni susah lah dik. Kita pun tak boleh nak buat apa tau. Cik, semalam kan saya ada dengar tau. Macam ada bunyi ketuk-ketuk kat dalam tu. Oh, awak berani juga Biasa orang dengar tu dah takut dah. Tapi cik tengok awak ni relax aja. Baguslah bunyi tu kan memang selalu dah cik dengar. Tapi bila cik cerita kat orang, ramai yang kata peti sejuk. Memang ada bunyi-bunyi macam ni. Tak payah lagi risau pasal benda tu. Tapi kan, macam mana sekalipun, benda tu kan memang ada dekat keliling kita. Awak tu tak payah risau sangat lah. Alhamdulillah bang, lepas daripada itu, arwah mak pun selamat dikebumikan. Dekat sini kan, abang cuma nak nasihatkan je lah. Kalau nak masuk bilik mayat ni, jiwa tu nak kena kental. Jangan takut sangat, berani sangat pun jangan tau. Orang kata tenang-tenang, relax-relax aja gitu. Sebab, bila kita takut, lagilah benda tu suka nak menyakan. Sama jugalah, kalau kita berani sangat pun, benda tu pun suka juga nak mengganggu tau. Jadi, kalau dengar apa-apa, ataupun nampak apa-apa tu, buat-buat tak tahu je lah. Lagi satu kan, betul jugalah macam kata pakcik tu tadi kan. Katanya, yelah peti sejuk memang ada bunyi yang pelik-pelik sikit. Jadi pada dia mungkin bunyi tu cuma bunyi normal untuk peti sejuk kan. Cuma kita rasa seram sebab peti sejuk tu peti sejuk mayat. Okeylah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Semoga anda terhibur lah ya. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang kedua untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Ica Adalia. Macam mana kisahnya tu? Jom kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak sharekan satu cerita yang berlaku pada kakak saya dengan kawan baik dia. Dan cerita ni berlaku pada tahun 2004 lah macam tu. Masa tu abang saya ni meninggal.
Pada tarikh 18 Julai 2004, lebih kurang jam 4.45 petang tau. Dan kita orang ni dapat satu panggilan daripada adik bongsu kami dan dia beritahu yang abang saya dah meninggal dekat hospital. Masa ni kan, kakak saya dengan kawan dia ni ada dekat rumah. Dan abang saya meninggal tu disebabkan sakit paru-paru berair tau. So, saya dengan akak pun bincang lah masa ni kan dan ambil keputusan untuk nak bawa balik jenazah abang hari tu juga. Plannya saya tunggu kat rumah je lah sebab nak tunggu saudara mara datang. Dan kakak saya dengan kawan dia ni, dia orang berdua ni akan pergi hospital untuk nak uruskan jenazah untuk nak bawa balik ke rumah tu. So, masa tu kan akak sampai dekat hospital pun dah lambat tau. Lebih kurang dalam pukul 6 petang lebih lah macam tu. Dan masa tu, jenazah abang saya pun dah dimasukkan ke dalam bilik mayat. Jadinya, kakak saya dengan kawan dia tu pun pergilah ke bilik mayat. Bila akak sampai je dekat bilik mayat tu, akak carilah orang yang bertugas kan. Duk pusing. Tengok-tengok, tak ada seorang pun yang jaga kat situ tau. Terus, akak saya ni, mana pula orang yang jaga kat sini kan? Jadi dah cari-cari tak jumpa tu, dalam hati ni kita ni sibuk nak tengok abang kita kan. Jadinya, akak saya pun teruslah menonong aja. Tolak pintu bilik mayat tu, masuk. Konon-kononnya nak tengok jenazah abang tau. Dekat dalam bilik mayat tu, akak siap nampak lagi ada satu mayat yang belum dimasukkan dalam peti. Mayat tu tapi tertutup dengan kain lah. So tak dapatlah akak nak pastikan sama ada jenazah tu jenazah abang saya ataupun bukan, ataupun jenazah orang lain tau. Yelah, kita ni takkanlah nak suka-suka je selak kain tu kan. Buatnya bukan jenazah abang sekarang, tak pasal-pasal aja. Bila dah macam tu, kakak saya pun keluarlah. Keluar balik semula daripada bilik jenazah tu. Dan tunggu aje lah dekat luar tu. Tunggu sampai penjaga bilik mayat tu datang. Masa tu kan, boleh kata lama jugalah. Dia orang tu tunggu dekat luar tau. Rasanya dekat setengah jam pun ada juga tu. Dan lepas tu kan, barulah penjaga bilik mayat tu sampai tau. Assalamualaikum. Oi, akak berdua ni nak tuntut mayat ke? Waalaikumsalam. Kami ni nak uruskan jenazah abang. Dia baru je meninggal petang tadi pukul 4. Tapi tadi saya dah pergi dekat ward. Tapi nurse kata jenazah dah bawa ke bilik mayat. Itu yang saya datang sini tu. Oh, yang meninggal petang tadi tu ya? Maaflah kak kita lambat sikit ni. Tadi saya pergi solat kejap kat depan tu. Lepas tu makanlah sekejap. Biasalah kak, saya jaga sini sorang-sorang aja. Lah, patutlah lambat. Tadi lama juga tau kakak tunggu kat sini. Siap dah masuk lagi kat dalam bilik mayat tu cari jenazah abang. Akak masuk dalam bilik mana kak? Bilik jenazah ni yang depan ni lah. Saya masuk tadi. Akak ni biar betul kak. Akak masuk tadi ikut pintu mana kak? Pintu ni saya dah kunci tadi sebelum keluar. Taklah kot, awak lupa kat ni tadi. Saya buka tadi senang aja. Jadinya kan, bila penjaga bilik mayat tu cuba depan kakak saya, cuba nak buka pintu tu kan, pintu tu lock. Pintu tu memang berkunci tau. Terus berderau dah kakak saya masa tu. Peliklah dia, macam mana dia boleh masuk tadi kan kalau pintu tu berkunci? Tak boleh. Betul cik, betul. Tadi pintu ni tak kunci. Saya masuk tadi ikut pintu ni lah. Dekat dalam tu siap ada nampak lagi. Ada mayat dekat tepi pintu tu kan. Dan bila penjaga bilik mayat tu buka pintu tu, lagilah akak saya ni pelik. Sebab jenazah yang akak saya nampak tadi dah tak ada dah. Terus meremang-remang bulu rumah akak saya tau. Dia macam waktu tu hilang semangat. Rasa macam terkejut, rasa macam takut. Semua ada lah masa tu. Dan bila dah selesai uruskan jenazah, kakak saya pun keluarlah. Masa nak tunggu jenazah bawa balik ni, waktu tu dah dekat pukul 10 malam tau. Dan kakak saya dengan kawan dia pergilah ke tandas kejap. So, masa tengah diorang berjalan nak pergi ke tandas tu, tiba-tiba je kawan kakak saya ni berhenti tau. Lepas tu, macam pelik lah kan. Kenapa pula tiba-tiba dia berhenti? Kakak saya pun tanyalah dia. Engkau ni dah kenapa? Cepatlah jalan, kata tadi tak tahan sangat ni. Kejap. Aku rasa kita pergi tandas kat tempat lain aje lah. Engkau ni. Tandas dah dekat dah tu. Kat depan nak pergi tandas lain apa benda pula? Tu. Kau tengok situ.
Kau nampak tak? Kau ni macam-macam hal lah. Tapi kan, bila akak saya tengok, dia nampak satu bungkusan kain putih tau. Tengah berdiri terjegat dekat sebelah pasu bunga yang ada dekat situ. Kakak saya apa lagi? Terus tarik kawan dia tu, berlarilah diorang berdua patah balik ke bilik mayat. Terus tak jadi bang, diorang nak pergi ke tandas. Tapi Alhamdulillah lah sepanjang perjalanan balik bawa jenazah abang saya tu, tak ada apa-apa gangguan pun. Cuma, kakak saya ni tertanya-tanyalah, macam mana dia boleh masuk dalam bilik mayat tu? Padahal, pintu bilik mayat tu berkunci. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Itulah. Macam mana pula akak dia tu boleh masuk dalam bilik mayat yang sepatutnya berkunci. Selamba boleh masuk, boleh jumpa ada mayat lagi kat dalam tu yang belum dimasukkan dalam peti. Kalau abang memang tak beranilah nak buat gitu kan. Masuk dalam tu pun dah rasa lain macam. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang ketiga ni disampaikan oleh Mat Boy Adi. Macam mana kisahnya tu? Jom kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsikan satu kisah seram semasa saya bertugas menjaga di sebuah loji air di Johor Bahru. Loji air ni terletak di kawasan yang boleh dikatakan agak terpencil jugalah. Dan keliling kawasan tu memang hutan tau bang. Dan boleh kata hutan tu jenis hutan yang tebal jugalah. Jarak loji dengan kawasan perumahan yang paling dekat pun lebih kurang 5 km tau. Korang bayangkan sendirilah. Seram ke tak seram tempat kerja saya ni. Dan saya ni kan, kalau setiap kali nak ke loji tu, terpaksa tau naik motor sebab jauh sangat kan. Dan dekat loji air tempat saya kerja ni, kami bertugas ikut 2 shift tau. 7 pagi sampai 7 malam dan 7 malam sampai ke 7 pagi. Petugas yang menjaga loji ni pun cuma ada 2 orang aja. Seorang tu senior saya, kira dia macam supervisor gitulah. Dan seorang lagi tu saya lah. Dan biasanya kan, dalam seminggu saya akan ambil shift malam selama 3 hari. Dan senior saya pun sama jugalah. Dia pun kena kerja shift malam tu 3 hari. Dan untuk lagi 1 hari tu lagi, kami akan bertugas berdua tau. Tapi separuh hari je lah. Daripada pukul 7 pagi sampailah pukul 7 malam saja. Okey. Tugas saya dekat loji ni tak adalah nak kata macam susah sangat pun. Saya cuma perlu rekod bacaan pam air dan log untuk tangki air. Dan sambil-sambil tu saya kenalah juga kan buat rondaan dekat sekitar kawasan loji. Setiap jam kan saya akan buat clocking tau. Dan untuk log bacaan air pula, setiap 1 jam saya akan kena check lah. Kena pergi situ untuk check. Okey. Nak dijadikan cerita kan, malam tu saya bertugas seorang diri je tau. Dan macam biasalah, bila dah selesai solat isyak tu, saya pun rehat sekejap. Sambil makan makanan yang saya dah beli sebelum saya masuk kerja tadi. Alamak, hujan lah pula. Ni sekarang macam mana aku nak buat rondaan ni? Aduh, dah lah baju hujan aku tak bawa. Tapi kan, nasib baiklah hujan tu sekejap je bang. Siap je saya makan, hujan tu pun dah mula reda tau. Saya pun sambunglah buat kerja saya macam biasa. Masa ni, sampailah masa saya nak kena buat clocking tau. Jadi saya pun start motor, teruslah menuju ke loji air tu. Bila saya sampai je dekat belakang loji tu, saya nampak tau, ada sesuatu yang saya tak pernah nampak sebelum ni. Korang nak tahu tak saya nampak apa masa tu? Saya nampak ada sekumpulan ular, lebih kurang dalam 5 ekor lah macam tu kan, tapi nampak macam banyak lah. Dan ular ni semua macam tengah berjalan berbaris tau. Satu. Dan saya nampak ular tu memang nampak macam panjang gitulah
So masa ni dah nampak macam tu kan. Saya dah mula risau dah. Hati ni dah dubdap kan. Sepanjang saya kerja dekat sini, saya tak pernah nampak pun ular banyak sampai macam ni tau. Dan kalau setakat seekor dua ekor tu, biasalah nampak. Yelah kan kawasan ni kawasan hutan. Tak jadi saya nak buat clocking kat situ tau. Cepat-cepat saya patah balik. Pergi ke guard post mulalah. Memang tak jadilah buat clocking tu kan. Mula daripada masa ni lah, saya dah mula rasa tak tenteram macam tau. Saya tengok jam, masa tu dah pukul 5.30 pagi tau. Jadi, saya pun duduk je lah dekat dalam pos kawalan tu, cuba untuk nak bertenang lah, untuk nak tenangkan diri saya. Dan akhirnya saya terlelap. Tengah sedap-sedap saya tidur tu, tiba-tiba saya dengar bunyi ketukan dekat cermin tingkap belakang kepala saya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa pula tu? Siapa tu? Siapa tu? Kau jangan main-main dengan aku Aku tengah kerja ni. Tapi kan, saya dah kata macam tu, tak ada sesiapa pun yang jawab. Dan tak lama tu, saya dengar lagi bunyi yang sama tau. Macam ada sesuatu ketuk tingkap cermin tu. Dan kali ni kan, bunyi dia tu lagi kuat. Astaghfirullahalazim. Weh, siapa ni? Jangan main-main lah. Dan masa ni pun sama juga bang. Saya dah tegur macam tu pun sama. Tak ada yang jawab pun. Dan oleh kerana saya tengah bertugas kan. Terpaksalah. Saya beranikan diri untuk nak buka tingkap tu. Yelah, nak kena siasat lah juga siapa yang main ketuk-ketuk kan. Masa saya tarik je tingkap tu, terkejut saya bang. Depan mata saya ada 3 susuk gaya macam lelaki lah. Tengah berdiri betul-betul dekat luar tingkap tu. Dan diorang ni semua kan pakai jubah putih siap dengan serban hijau lagi. Dan bau dia tu memang wangi sangat-sangat tau. Macam bau kasturi tu. Tapi yang buatkan saya rasa macam nak terkencing dalam seluar masa tu, diorang ni semua tak ada muka tau. Kosong bang, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Langsung tak ada rupa. Dah macam belon je gitu tau. Cepat-cepat saya tarik tingkap tu, tutup lah. Dah menggigil-gigil habis dah satu badan ni. Saya capai telefon kan, pasang ayat-ayat ruqyah pula. Masa ni kan, saya memang dah tak berani dah nak tengok dekat luar tu. So, saya cuma cangkung je lah dekat lantai kan. Sebab tak berani nak angkat kepala. Kalau duduk dekat atas kursi tu karang, saya boleh nampak satu level dengan tingkap tu. Takut-takut karang, duduk kat situ, ternampak lagi pula benda Allah tu kan. Nasib baiklah bang masa tu, tak lama tu azan subuh pula. Bila dah dengar azan subuh tu, barulah saya rasa berani sikit. Saya pun bangun, tengoklah. Nasib baiklah benda tu dah tak ada. Dan pagi tu kan, bila senior saya masuk kerja, saya pun ceritalah dekat dia pasal benda ni. Dia boleh bantai gelakkan saya je. Memang kurang ajar sungguh tadi tu kan. Tunggulah masa dia pula nanti. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Menarik tak menarik? Yalah, pengalaman seorang sahabat yang diganggu masa bertugas dekat loji Johor Bahru. Kalau anda ada pengalaman yang lebih kurang macam ni, kisah berkenaan dengan Pak Gad ni, abang memang minat sangat kisah-kisah Pak Gad ni kan. Kalau ada boleh send kat abang tak? Nanti bolehlah kita dengarkan sama-sama, ya? Okey, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang keempat untuk hari ni. Okey, cerita yang keempat ni disampaikan oleh Ila. Ila yang semalam tu. Dan cerita ni adalah cerita ketiga daripada Ila. Berlaku masa umur dia lebih kurang 9 tahun lah gitu. Okey, jom kita mulakan dengan kisahnya ya. Waktu tu saya sertai satu pertandingan sukan tau bang.
Dan saya berpeluang pergi ke sebuah komplek rakan muda dekat satu tempat tu. Tapi tempatnya tu saya tak nak ceritalah. Biarlah benda tu jadi rahsia je. Dan sekarang ni pun sebenarnya saya pun tak pastilah sama ada tempat tu masih ada ataupun dah tak ada dah sekarang ni. Kami tiba dekat sana tu waktu tengah hari tau. Dan petang tu kita orang ni semua sibuk lah. Buat macam-macam aktiviti lah masa tu kan. So memang tak fikir apa-apa lah masa ni. Yalah sebab masing-masing ada banyak aktiviti, masing-masing pun penat kan. Dan cerita seram ni bermula pada malam tu tau. Malam tu kan lepas solat isyak, dah makan apa semua. Dan disebabkan kita orang dah penat sangat dengan banyak aktiviti petang tadi. Dan ini adalah kali pertama saya berjauhan dengan mak saya. Jadi memang susah lah bang saya nak tidur tu. Saya duduk asyik bersedih je teringatkan mak kan. Sampailah satu tahap tu, saya menangis seorang-seorang je dekat atas katil. Dan masa saya tengah menangis ni, tiba-tiba je saya dengar macam ada suatu suara yang duk ikut saya menangis tau. Waktu tu kan, saya pun memang tengah menangis. Maksudnya dua-dua tengah menangis ni kan. Jadi peliklah saya. Siapa pula yang menangis ni? Dia ni mengejek saya ke apa kan? Padahal masa tu, kawan-kawan saya ni semua dah tidur dah. Dan tangisan tu pula, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Sampai bergema-gema tau bang dalam bilik kami tu. Dan saya tengok keliling kan, budak-budak lain semua nampak macam tengah nyenyak je tidur. Dah tu, yang saya dengar ni suara siapa pula kan? Dan oleh kerana saya dah mula rasa takut, cepat-cepat saya tarik selimut dan selubung satu badan tau. Nasib baiklah tak lama tu saya terlelap bang. Dan esok paginya tu, saya pun tanyalah pada kawan-kawan yang lain. Weh, korang, siapa yang menangis kuat sangat malam tadi? Itulah tu. Aku pun dengar juga tau. Seram weh suara dia. Rupa-rupanya kan, bukan saya seorang-seorang je bang dengar benda tu. Ramai juga yang dengar bunyi tu semalam tau. Itu yang semua cepat je tidur tu. Sebab takut rupanya. Okey, cerita untuk malam kedua pula, saya kena ganggu lagi tau bang. Waktu tu saya pergi mandi dekat tandas. Dan masa saya tengah mandi tu, tiba-tiba saya dengar bunyi air daripada bilik air sebelah tu. Dia macam ada orang tengah mandi dekat bilik air sebelah tu lah. Woi, siapa tu? Aku dah nak siap dah ni. Nak saing balik ke dom ke tak? Bila saya dah siap mandi tu, saya terus keluar je lah. Yang peliknya kalau ada orang yang mandi kat sebelah tu, mesti ada pakaian dia tengah sangkut dekat pintu kan? Tapi saya tengok tak ada pula tau bang. Masa ni seram lah saya. Saya ingatkan tadi budak sebelah tu saja je nak menakut-nakutkan saya kan. Bunyi macam tu kan. Sebelum dia buka pintu, keluar cekik saya, baik saya lari dulu ke dom tu bang. So, saya dah sampai dekat dom tu kan. Saya pun tanyalah dekat kawan-kawan. Dan diorang semua kata, tak ada sesiapa pun yang mandi masa tu tau. Semua kawan-kawan saya semua ada dekat dalam dom. Terus, terdiam saya. Dan saya masa ni kan cuma mampu berdoa je lah. Biar benda tu jangan ganggu saya lagi. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan ya. Okey, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM. Kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.